Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Tadi kami telah mengadakan satu mesyuarat penyelarasan antara Kementerian Luar Negeri Wisma Putra, Kementerian Kesihatan Malaysia dan juga Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi MOSTI bagi memastikan Malaysia berada di dalam kedudukan yang terbaik untuk mendapat akses kepada pembangunan dan juga akses kepada vaksin untuk COVID-19 apabila ia siap dihasilkan nanti. Dan kolaborasi antara ketiga-tiga kementerian ini sangat penting sebab sekarang ini sedang berlaku beberapa preclinical dan clinical trials untuk vaksin di beberapa negara. Dan kami telah melihat senarai pembangunan vaksin yang sedang berlaku di seluruh dunia, dan kita telah buat keputusan untuk mengadakan satu pendekatan based on science diplomacy. Jadi peringkat Kementerian Kesihatan dan MOSTI akan kenal pasti vaksin dan juga perubatan yang diperlukan, dan juga melihat kepada pembangunan vaksin dan juga negara-negara yang sedang membangunkan vaksin itu. Dan maklumat ini akan dikongsi bersama dengan Wisma Putra yang akan menggunakan diplomasi dan juga hubungan yang baik antara Malaysia dan negara-negara yang menghasilkan vaksin ataupun sedang membangunkan vaksin, supaya Malaysia pertamanya sama ada dapat terlibat dalam peringkat ujian human trials, dan yang kedua, Malaysia juga terlibat dalam penghasilan vaksin, dan juga Malaysia juga dapat menerima vaksin secepat mungkin apabila vaksin itu sedia dan siap untuk digunapakai kepada orang ramai. Kita telah mengenal pasti beberapa negara yang akan dimajukan beberapa cadangan daripada Malaysia, dan juga ada negara-negara tersebut yang telah memajukan cadangan kepada kami untuk membantu dari segi human trials dan sebagainya. Dan saya berpendapat bahawa pendekatan bersepadu antara Wisma Putra, KKM dan MOSTI ini sangat penting bagi meletakkan Malaysia yang pada hari ini kita ada kepakaran, cuma kita tidak ada kemudahan. We don't have a human vaccine manufacturing capability in Malaysia, but we have a lot of goodwill, we have the scientists and kepakaran, and we have the willingness to work together with countries in trying to develop this vaccine and of course to receive it as quickly as possible. Jadi saya serah kepada Datuk Hishamuddin untuk mungkin memberi rumusan. Saya berpendapat bahawa mesyuarat dan kementerian ini pagi ini cukup penting. Kalau peringkat awal fokus dan diberi ke arah usaha kita untuk membendung COVID, dan sekarang ini dah beralih juga kepada usaha nak mengimbangi kepentingan ekonomi, pendidikan, food security. Tetapi semua itu tidak membawa apa-apa erti dan makna kalau sekiranya kita tidak melihat kepada kemungkinan vaksin dan perubatan dapat dikesan. Dan ini merupakan satu pemikiran yang cukup proaktif, dan saya ucapkan tahniah kepada MOSTI. Dan pengalaman saya di Wisma Putra dengan perbincangan dengan negara-negara luar, saya tengok bahawa kesungguhan dan juga kemungkinan satu usaha bersama dapat kita lakukan secara dua hala atau pelbagai hala dengan negara berkenaan, selain daripada membincangkan peralatan, ventilators, face mask and whatnot. The way forward now is to look at vaccine and the medication. Vaccine is to prevent, medication is to treat. Dan apa yang kita nak lakukan ini akan mengurangkan tempoh we get back to normalcy. So kalau kita kata ini the new normal,
the new normal must take into account how we're going to prevent people being infected and how we're going to treat them if they are infected. So this is the way forward, and Wisma Putra will work very closely with MOSTI and Ministry of Health on the way forward. Yeah. So we have kita telah melihat kepada beberapa negara yang telah berhubung dengan Malaysia dan juga beberapa negara yang mungkin di tahap kemajuan pembangunan vaksin yang paling ke depan sekali. So antara negara yang sedang kita melihat adalah negara China, sudah pasti, negara UK, negara Korea Selatan, India, dan juga bagi perubatan Bosnia yang baru-baru ini saya difahamkan Wisma Putra telah ada hubungan dengan Bosnia, dan juga mungkin negara Russia dan sebagainya. Ada di kalangan negara ini yang sudah berhubung dengan kita, ada yang kita akan berhubung dengan mereka. Jadi ini senarai awal lah. Ya. Tempoh pembangunan vaksin biasa adalah dalam 18 hingga 24 bulan, ya, 1,5 hingga 2 tahun. Tetapi saya rasa kerana COVID ini menjadi satu pandemik dunia, saya percaya proses ini akan dapat dipercepatkan. Malah kita tengok sudah ada human trials dan sebagainya. Tetapi bagi pembangunan vaksin ini, dia mesti mengikut peringkat saintifik. Ya, dia tidak ada jalan pintas. Dia kena melalui preclinical, clinical trials. Lepas tu dia kena disahkan di peringkat antarabangsa keberkesanan dia. Sebab kita tak nak vaksin itu dihasilkan, lepas itu tak berkesan. Ataupun mempunyai kesan yang tidak diingini kepada penerimanya. Tetapi apa yang kita boleh buat adalah untuk memastikan dalam tempoh masa setahun dua ini Malaysia terlibat dalam proses penghasilan vaksin tersebut. Sebab itu saya bincang dengan Datuk Seri Syamuddin macam mana kita boleh berunding dengan negara-negara yang saya sebutkan tadi. Malaysia terlibat dalam contohnya human trials. Mereka nak melihat kepada negara-negara di mana ujian kepada manusia boleh dibuat. Malaysia ini menjadi satu negara yang saya rasa sangat sesuai sebab di sini kita ada, pertamanya kita ada negara berbilang bangsa. So dia boleh tengok kesan vaksin itu kepada ialah baka Chinese, Indian, Melayu dan sebagainya. Dan yang kedua, saya melihat mereka melihat negara Malaysia ini sebagai negara di mana ketiga-tiga strain COVID itu sudah ada. Ya, kita ada strain A, B dan C yang sudah ada, mutasi dah berlaku di Malaysia. Jadi mungkin Malaysia ini menjadi negara sesuai untuk buatkan human trial. Dari situ, dari kerjasama dengan negara-negara yang nak buat human trial di sini, Wisma Putra mungkin boleh meyakinkan negara tersebut apabila vaksin itu dihasilkan, Malaysia jadi antara negara yang terdahulu untuk menerima vaksin itu. Sebab satu dunia akan minta vaksin. So we want to be one of the first. Yeah. I think that is the key. Tempohnya banyak bergantung kepada mereka yang tengah usahakan vaksin. Tapi kalau sekiranya kita dah ada hubungan dengan mereka, kita akan diberikan keutamaan. Jadi kalau kita boleh positionkan Malaysia sebagai first mover advantage dan usaha yang kita lakukan ini, itu dengan sendirinya akan membawa manfaat kepada usaha kita. Bermakna bahawa apa yang kita lakukan untuk berhadapan dengan COVID di negara kita ada kesan positif yang berpanjangan dan hubungan rangkaian yang lebih mendalam dengan negara-negara berkenaan. So dalam apa dua proses ada peluang untuk kita bina sesuatu yang lebih konstruktif. Datuk, dalam senarai negara ni, kebanyakannya adalah negara yang memang kita tahu mereka maju dalam bidang perubatan. Tapi salah satu Bosnia Herzegovina, dia agak baru kan. Mungkin ramai yang tak tahu kemajuan ni. Itulah sebab jangan memandang rendah kemampuan mana-mana negara.
dengan kita nak membantu Bosnia hari itu dengan hanya membekalkan mask kepada mereka, baru kita dimaklumkan kerana mereka cukup menghargai sumbangan kita dalam keadaan kita pun susah pada ketika itu. Kita dimaklumkan bahawa dia orang dapat usahakan hydroxychloroquine, iaitu sekarang ni dah dicari-cari oleh satu dunia. Tetapi kalau benda ni dibuat di Bosnia dan hubungan kita dengan Bosnia dah begitu erat, dia orang kasih kita priority. Jadi penerbangan yang membawa mask ke Bosnia Herzegovina pada ketika itu membawa balik ubat yang berkenaan. So we don't take anybody for granted. So mesti dengan KKM tugas kita dari segi we will do all the research around the world on vaccine and medication, dan maklumat ini kita akan salurkan kepada Wisma Putra. Dapat menggunakan saluran diplomasi untuk mendapat akses kepada semua perkembangan baru dalam vaksin ataupun perubatan. Okey? Yang rakyat Malaysia berapa ramai yang stranded lagi ya? Saya nak maklumkan bahawa seramai 11,393 rakyat Malaysia yang terkandas di 68 negara telah pun kita berjaya bawa balik. Seramai 511 rakyat masih terkandas di 22 negara, dan kita sedang usahakan bahawa mereka dapat kembali ke tanah air. Ada yang tidak kembali, sama ada mereka perlu keluarkan belanja sendiri ataupun kerajaan yang Hampir kesemuanya kita cari tak dibiayai oleh kerajaan. Hanya sama ada penaja atau dia orang membiayai sendiri. Tugas dan tanggungjawab Wisma Putra ialah untuk memudahkan hubungan G2G supaya pesawat berkenaan dapat mendarat, kerana kita semua maklum negara-negara berkenaan pun lockdown, dan oleh kerana hubungan yang baik dengan negara-negara berkenaan, mereka beri ruang untuk kita mendarat. Hanya 2 negara yang kita kasih prioriti pada ketika awal-awal lagi, iaitu Italy dan Iran. They happen to be the epicenters masa tu, dan kita tidak ada pilihan untuk menghantar pesawat khas untuk membawa pulang rakyat. Apart from that, all sponsored, because kita tak boleh memilih sama ada duit yang kita boleh gunakan di sini untuk membendung COVID ini, kalau digunakan untuk membawa pulang mereka yang mungkin selamat lagi di negara-negara berkenaan. Saya nak jawab kepada orang ramai susah. Okay. Thank you, KJ. Thank you very much. All the best. Stay safe. I'll see you tomorrow in Cabinet. Yeah. Yeah.